Assalamualaikum dan salam sejahtera. Orang politik memberitahu kita bahawasanya pilihan raya menguntungkan rakyat, membawa faedah kepada rakyat, memberi kebaikan kepada rakyat. Semenjak bila pilihan raya ni untuk rakyat? Pilihan raya ni untuk mereka yang bertanding. Mereka yang ingin menjadi wakil rakyat, mereka yang ingin berkuasa, mereka yang ingin menjadi menteri ataupun ahli exco negeri. Orang lain tak ada untung, tak ada faedah, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bertanding dan tidak ada cita-cita mendapat kuasa ataupun tidak dilantik sebagai ahli exco ataupun menteri. Jadi mereka ni bercakap seumpama mereka ni nak adakan pilihan raya, mereka ni nak bertanding pilihan raya, mereka ni nak menang pilihan raya untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan diorang. Ini putar belit orang politik, dan yang sebenarnya pilihan raya ni merugikan rakyat. Terutama sekali pilihan raya akan datang, PRU15. Oleh kerana PRU15 ni akan menjadi pilihan raya yang habis hangat dalam sejarah. Lagi hangat dari PRU14 pada tahun 2018. Ini kerana banyak, bukan saja banyak parti, memang banyak parti dari dulu, tapi banyak gabungan akan bertanding. Muafakat Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, dan juga loose coalition yang hanya mengadakan electoral pact tapi bukan gabungan secara resmi, bukanlah coalition tapi hanya electoral pact untuk menghadapi pilihan raya dengan tidak 5 lawan 5 penjuru, 6 penjuru, 7 penjuru. Mereka cuba nak kurangkan ke pertandingan 3 atau 4 penjuru sahaja. Tapi 3 atau 4 penjuru pun sudah banyak. Ini bukan lagi 1 lawan 1 ataupun straight fight. Ini multi-corner fight. Jadi untuk pertandingan seumpama ini, lagi banyak perlu belanja. Dan orang politik sudah pun estimate dan ada yang sudah bersedia untuk membelanja in total. Beberapa parti politik, beberapa gabungan, in total 3.5 bilion ringgit. Mereka kata rakyat tengah susah. Mereka kata negara menghadapi kemelesetan ekonomi ataupun kegawatan. Projek-projek pun yang belum dilancar akan ditangguh. Dia akan beku, akan hold back projek-projek yang belum dilancar lagi kerana tak ada duit. Tapi untuk nak adakan pilihan raya 3.5 juta, ada pula duit. Sebab apa kita delay pilihan raya, bagi 3.5 juta tu kepada rakyat yang susah. Tapi orang politik tidak memikir rakyat. Orang politik memikir kepentingan diri sendiri, kepentingan parti mereka. Jadi mereka utamakan perbelanjaan 3.5 juta untuk pilihan raya, walaupun rakyat tengah susah. Sekarang ni dia orang kata kita perlu pilihan raya. Sebab apa kita perlu pilihan raya? Pilihan raya perlu diadakan secepat mungkin. Kalau boleh dalam sebulan 2. Kenapa pilihan raya perlu diadakan dalam sebulan 2? Ada sebab tak? Cuba beri satu hujah sebab ataupun alasan lah. Sebab apa pilihan raya perlu diadakan secepat mungkin? Tidak ada jawapan. Mereka tak boleh nak explain, tak boleh nak jelaskan sebab apa perlunya pilihan raya diadakan sekarang dan bukan setahun dari sekarang. Apa salah kita save duit 3.5 juta sementara kita tunggu setahun baru adakan pilihan raya dan kita bagi duit tu kepada rakyat? Sebab apa tak boleh? Sebab apa mesti kita adakan sekarang dan kita belanja semua duit itu sekarang? Mereka tak boleh nak explain. Tak boleh nak beri satu sebab yang menasabah. Kalau tanya orang UMNO, mengikut UMNO,
Perlu adakan pilihan raya sekarang oleh kerana peluang untuk barisan, peluang untuk UMNO menang cerah. Bermaknanya kalau pilihan raya diadakan sekarang, UMNO boleh menang besar. Barisan Nasional boleh memerintah tanpa share power, tanpa kongsi kuasa. Maknanya UMNO boleh tolak ke tepi power sharing dan on their own. UMNO barisan sahaja sudah cukup untuk nak bentuk kerajaan. Dan kemungkinan besar bukan saja bentuk kerajaan, tapi bentuk kerajaan dengan satu majoriti yang besar. Kalau lewat, maka peluang UMNO menang menjadi tipis. So, perlu pilihan raya diadakan sekarang dan bukan setahun dari sekarang oleh kerana peluang UMNO menang, peluang UMNO memerintah, peluang UMNO mendapat kuasa tanpa kongsi kuasa. Jadi, it's all about UMNO. UMNO ini, UMNO itu, UMNO this, UMNO that. It's everything about keuntungan bagi UMNO. Kalau sekira pilihan raya diadakan sekarang, bagus untuk UMNO. Apa kena mengena dengan rakyat? Mereka kata ahli UMNO 3 juta. Ahli UMNO 3 juta, rakyat Malaysia lebih dari 30 juta. Jadi maknanya tak sampai 10%. Itu pun dia claim 3 juta. Kalau betul-betul kita kaji, tak sampai 3 juta. Yang sebenarnya banyak ni phantom members. Semua orang tahu, UMNO pun tahu. So, tidak ada logik bagi rakyat sekira pilihan raya tergempar diadakan. Untuk UMNO, yes. Kalau UMNO nak menang besar, kalau UMNO nak berkuasa, kalau UMNO nak berkuasa tanpa kongsi kuasa dengan sesiapa parti lain, baik Bersatu, baik PAS, baik siapa sekalipun. Yes, for UMNO, very good. Lebih-lebih lagi, macam orang UMNO kata, kalau UMNO adakan pilihan raya sekarang, dalam keadaan UMNO kuat, dan juga dalam keadaan pembangkang ni berpecah. Sekarang PKR bergaduh. DAP pun bergaduh. Sama-sama mereka. Di antara PAS dengan Bersatu pun, kalau mereka hanya PAS dengan Bersatu tanpa barisan, susah PAS dan Bersatu nak bentuk kerajaan. Jadi dalam keadaan sekarang, kalau PAS Bersatu join dengan Pakatan, mungkin lain cerita. Bermaknanya PAS, Bersatu, DAP, PKR, Amanah dan beberapa parti lain, baik muda ke, pejuang ke, kalau mereka bentuk satu gabungan baru, satu Pakatan Harapan, ataupun dipanggil dengan satu nama baru, jangan guna Pakatan Harapan sebab Pakatan Harapan ni dah rosak nama, mereka panggil dengan satu nama baru. Dan kalau semua parti ni diduduk dalam satu gabungan lawan UMNO dan barisan, dan it's a straight fight, bukan 3 penjuru, 4 penjuru, 5 penjuru atau 6 penjuru, maka kemungkinan besar pembangkang akan menang. Cerah masa depan dia untuk pembangkang menang. Tapi pembangkang tak boleh bersatu. Kalau dilambatkan pilihan raya, mungkin dalam setahun ni pembangkang dapat mengeluarkan satu formula di mana mereka boleh bersatu. Dalam keadaan sekarang, pembangkang belum boleh bersatu. Jadi, untung besar bagi UMNO sekira pilihan raya diadakan sekarang. Dan pembangkang dalam keadaan huru-hara. Tapi, baik untuk UMNO. Di mana kebaikan rakyat tadi? Tak ada. There's no benefit. There's no advantage kepada rakyat. Okey, mereka kata, kalau kerajaan baru wujud, dalam katalah sebulan 2 ni, we got a new government, maka kerajaan tu bolehlah menjaga kepentingan rakyat. Sebab apa kerajaan baru boleh menjaga kepentingan rakyat? Kerajaan sekarang tak boleh. Apa dia kerajaan baru ni akan buat yang kerajaan sekarang tak buat ataupun tak boleh buat? Sama. Petronas akan memberi sumbangan lebih kurang 50 bilion lebih, tak sampai 60 bilion. Ini sumbangan dari Petronas. Jadi dengan 60 bilion lah kata, atau 55 bilion sumbangan dari Petronas, kerajaan nak buat apa? Nak buat apa? GST dah tak ada.
So 40 bilion dah terbang. Lepas tu kerajaan kena bagi bantuan dan subsidi kepada rakyat, dah berapa bilion tu. Akhirnya, dengan tidak ada cukai dan dengan duit Petronas tu diguna untuk bayar gaji, untuk bagi subsidi, untuk beri bantuan, akhirnya 60 bilion atau 55 bilion duit Petronas tu habis. Lesap. So dengan duit Petronas tu habis dibelanja, dengan tidak ada cukai untuk nak menambah pendapatan, di mana nak mari duit untuk nak buat macam-macam? Kaki tangan kerajaan 1 juta lebih. Semua kena bagi gaji. Jadi kita nak buang kaki tangan kerajaan 200,000, 300,000 kaki tangan kerajaan kita retrench, kita buang. Tak boleh. Jadi dengan tanggungan yang kerajaan kena bayar dan dengan pendapatan yang begitu sikit, tukarlah kerajaan sebulan sekali pun, masih tak boleh buat apa. Jadi kalau kita adakan pilihan raya, kita tukar kerajaan dengan alasan kerajaan baru boleh buat sesuatu yang kerajaan sekarang tak boleh buat. Okey? Bagi penjelasan. Bentang rancangan tersebut. Give us the plan. How a new government can do what the present government cannot do. Siapa jadi Perdana Menteri kerajaan baru? Anwar Ibrahim. Okey. Suruh Anwar Ibrahim explain macam di England ni. Calon-calon, 5 orang calon, asal dia 7, lepas tu turun ke 5. Akhirnya, hari ni tinggal 2 calon Perdana Menteri England. Mereka pergi depan TV, berdebat dan menjelaskan di depan TV apa mereka akan buat sekira mereka jadi Perdana Menteri. Apa rancangan mereka untuk rakyat England. 67 juta rakyat England. Kalau mereka jadi Perdana Menteri, apa mereka akan buat untuk negara dan untuk rakyat England? Mereka explain. Mereka ada rancangan. Mereka boleh bentang master plan mereka. Bagaimana rakyat akan dibela. Bagaimana nasib rakyat, masa depan rakyat akan dipelihara sekira mereka jadi Perdana Menteri. They have a plan. Sekarang ni apa dia plan Anwar Ibrahim? Sekira dia jadi Perdana Menteri. Ataupun kalau orang lain nak jadi Perdana Menteri, ambil alih dari Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri Yaakob lembab lah, tak pandai lah, tak erti mentadbir negara lah. Satu Perdana Menteri yang lemah. Jadi siapa dia yang lebih handal, lebih cekap, lebih bagus dari Ismail Sabri? Sekiranya nak ganti Ismail Sabri, okey, siapa? Dan apa dia akan buat yang lebih baik, lebih bagus dari Ismail Sabri? Tak ada. Mereka tidak ada satu idea. Mereka, first of all, mereka tak boleh namakan Perdana Menteri mereka. Perdana Menteri yang baru, yang kononnya akan mengganti Ismail Sabri. Mereka tak ada nama. Dan kalau ada pun, kalaulah kata orang baru ni, Perdana Menteri baru ni Hishamuddin Hussein ke, ataupun Anwar Ibrahim ke, ataupun Rafizi Ramli ke, ataupun Muhyiddin Yassin kembali sebagai Perdana Menteri sekalipun, okay, fine, whatever. Explain apa bakal Perdana Menteri, calon bagi Perdana Menteri, cadangan Perdana Menteri, apa mereka akan buat untuk mengatasi masalah negara. Cara mana mereka akan bertindak lebih handal, lebih pandai, lebih bagus dari Ismail Sabri Yaakob. Explain. Tak boleh. Mereka hanya kata Ismail Sabri lembab lah, tak pandai lah. That's all. Dari segi apa lembab? Dari segi apa tak pandai? Oh, kerana rakyat susah. Satu dunia rakyat susah. Seluruh dunia rakyat susah. England, Amerika, Perancis, Italy, Germany, Afrika, Latin America. Tak kisah. Australia, New Zealand, semua tempat satu dunia rakyat susah. Memang dalam keadaan sekarang, dengan peperangan dekat Ukraine, dengan COVID dan macam-macam masalah lagi,
termasuk masalah ecological. Tengok di England ni, sampai kereta api stop sebab panas sangat, sampai rel kereta api bengkok. Kapal terbang tak boleh terbang oleh kerana landasan ataupun runway di airport tu melting, cair. Runway tu dah bertukar jadi minyak tar, tidak lagi jadi runway. So maknanya salah siapa? Adakah kelemahan Boris Johnson ataupun kelemahan kerajaan yang rel kereta api ni bengkok kerana panas sangat? Runway airport ni cair, melting kerana panas sangat. Nothing to do. Itu ecological issue. So kita ni banyak salahkan Perdana Menteri oleh sebab perkara yang berlaku yang tak kena-mengena dengan Perdana Menteri. So kalaulah kita ada formula, kita ada satu cara di mana kita boleh mengatasi semua masalah-masalah tersebut. Okay, fine. Tell us about it. Tapi mereka tak boleh. Mereka tak mampu nak menjelaskan apa mereka akan buat sekiranya mereka berperintah. Setakat hanya beritahu Perdana Menteri yang sekarang tak boleh buat kerja, Perdana Menteri yang sekarang tak bagus, maka perlu kita tukar. Tukar kepada siapa? Dan apa orang tersebut akan buat yang lebih bagus? No detail. So, ini kita ditipu. Rakyat ni diperguna, diperalatkan, dikudakan oleh orang politik. Mereka nak berkuasa. Mereka nak bentuk kerajaan untuk kepentingan mereka dan kepentingan parti mereka. Tapi mereka kata ini untuk kebaikan rakyat. Tapi mereka tidak ada explanation, tidak ada penjelasan, tidak ada detail bagaimana rakyat boleh untung. They have no plan. Dan ini terbukti pada tahun 2018. Pakatan Harapan kata ini dan kata itu dan macam-macam mereka memberi cadangan kononnya dalam manifesto pilihan raya. Akhirnya Mahathir mengaku, Perdana Menteri sendiri mengaku manifesto itu tidak realistik, tidak bersabah. Mustahil untuk nak buat apa yang dijanji di dalam manifesto. Dan mereka buat macam-macam janji dalam manifesto kerana mereka tidak sangka mereka akan menang pilihan raya. Mereka rasa mereka akan kalah. Jadi mereka buatlah manifesto yang nampak ni hebat dan cantik. Padahal tak ada apa yang boleh buat. Hanya satu saja yang mereka boleh buat, iaitu menghapuskan GST. Tapi hari ini rakyat sudah sedar yang tindakan menghapuskan GST itu merosakkan negara, merosakkan ekonomi. Dan hari ini kerajaan tidak ada cukup duit untuk nak bantu rakyat. Oleh kerana 40 bilion sudah terbang dengan GST dihapuskan. Jadi satulah janji yang mereka tepati, itu pun negatif dan merosakkan negara. So janji is one thing. Whether janji itu realistik dan boleh dibuat is another thing. Dan telah dibukti, all this cakap-cakap ni, all this janji-janji ni, semua tak pakai. Dan yang teruk lagi ni, mereka berkatakan kerajaan sekarang ni tak bagus, lemah dan sebagainya, tapi mereka tidak ada idea bagaimana nak memperbaiki keadaan. Kerana bukan mudah nak membaiki keadaan, memandangkan this is not a problem with Malaysia, this is a global problem of the whole world. Dan mereka kata, ya, tapi kalau kita tukar kerajaan, kita boleh mengamalkan demokrasi. Mana boleh? Sejauh mana ni kerajaan baru nak bagi demokrasi? Hari ni, orang yang dituduh menghina agung dihukum. Seorang lagi dituduh menghina Islam juga dihukum. Ramai lagi menunggu perbicaraan kerana menghina orang ni, menghina orang tu, menghina agama dan sebagainya. Demokrasi yang sebenar macam di Perancis. Kalau nak demokrasi, jangan duduk kat Malaysia. Pergi hijrah ke negara Perancis, duduk dekat negara Perancis.
Oleh kerana di negara Perancis kita boleh menghina Nabi Isa, Nabi Muhammad, kita boleh hina Hindu, kita boleh hina pemimpin, kita boleh hina agung, Ratu Elizabeth, semua kita bebas buat kerana di negara Perancis mereka mengamalkan demokrasi sebenar. Di Malaysia yang sebenar tidak ada demokrasi. Kalau awak rasa ni agama Kristian lebih baik, awak nak keluar Islam masuk Kristian, tak boleh. Kalau awak rasa Syiah ni lebih betul daripada agama resmi Malaysia, awak akan ditangkap. Kalau awak jadi Wahabi ataupun Salafi, awak juga akan dikutuk. Jadi tidak ada kebebasan di dalam Malaysia, kebebasan agama, kebebasan apa sekalipun. Kalau awak rasa ni awak nak kahwin lelaki dengan lelaki, tak boleh. Kalau awak nak kahwin perempuan dengan perempuan, tak boleh. Tidak ada demokrasi di Malaysia untuk awak nak mengamalkan apa yang awak percaya, ataupun you have no freedom of expression di Malaysia, dan you akan ditangkap kalau you dilihat sebagai menghina ini atau menghina itu. So alasan pilihan raya menjamin demokrasi, nonsense. There is no democracy in Malaysia, and you better accept that fact. And if you think a new government boleh buat what the present government cannot do, satu lagi fitnah, satu lagi dongeng. Sebab kerajaan, tak kisahlah kerajaan baru ke, kerajaan lama ke, kita tukar kerajaan sekalipun, sekira tak ada duit, macam keadaan sekarang, negara tak ada duit, maka tak boleh buat apa-apa. No money, no talk. Assalamualaikum. Salam sejahtera.